A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Wa ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadhal muttaqun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Para asatidatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, didoakan mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang baik, sentiasa dalam rahmat, kebaikan dan taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmatnya, taufik, hidayah dan inayah daripadanya kita dapat menyambung kembali daurah kitab Al-Arba'un Al-Khairiyah fi Bayanil A'mal Al-Khairah, yang mudah-mudahan dengannya kita dapat mengambil faedah dan juga kita dapat beriltizam untuk beramal dengan kebaikan-kebaikan yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kebiasaannya, kita mulakan malam ni dengan kita sama-sama istighfar, memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala untuk diri sendiri, untuk kedua ibu ayah kita dan juga untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana suatu majlis yang paling rugi ialah majlis yang tidak ada sebutan selawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa wa sallim wa barik alaihi wa alaihim kathira. Baik, kita tengok pada hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, daripada baginda Nabi SAW telah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Hadis ini daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, salah seorang daripada khulafa ar-rasyidin. Sayyidina Uthman bin Affan juga dikenali dengan panggilan Zunnurain kerana beliau dikahwinkan kepada dua orang puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ruqayyah dan juga Ummu Kalthum. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu di antara mereka yang dihitung sebagai ahli Badar, walaupun beliau tidak menyertai, tak berada di medan Badar saat berlakunya peperangan Badar, kerana beliau diperintahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menemani isterinya ataupun puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam hal keadaan yang sakit tenat, iaitu Sayyidatina Ruqayyah. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sesudah kematian Ruqayyah, baginda sallallahu alaihi wasallam kahwinkan pula Sayyidina Uthman dengan Ummu Kalthum, dan selepas kematian Ummu Kalthum, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, demi Allah, sekiranya aku masih ada seorang
anak perempuan yang belum berkahwin pasti akan kukahwinkan dengan Uthman bin Affan. Ini menunjukkan kepada kita betapa Sayyidina Uthman bin Affan manusia luar biasa yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikahwinkan kepada dua orang putri baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita mengatakan, andai kata saya mempunyai lagi seorang putri yang belum berkahwin, akan kukahwinkan dengan Uthman bin Affan. Ahbabuna fillah, Uthman bin Affan orang yang banyak berjasa kepada kita semua kerana beliau adalah orang yang menyatukan seluruh kaum muslimin dengan mushaf, yang dikatakan mushaf Uthmani. Kerana sejarah kaum muslimin apabila berlakunya dalam satu peperangan di Azerbaijan, apabila kaum muslimin berkumpul, orang daripada Basrah, daripada Madinah, daripada Mekah, daripada Kufah, berkumpul daripada Iraq, berkumpul dalam satu peperangan, dan hampir-hampir berlaku peperangan sesama kaum muslimin disebabkan perbezaan bacaan Al-Quran yang ada pada daerah-daerah seluruh kaum muslimin yang datang menyertai peperangan tersebut. Maka hasil daripada pengamatan yang diperhatikan oleh Sayyidina Huzaifah bin Yaman, beliau telah pun memaklumkan kepada Sayyidina Uthman bin Affan akan kebimbangan beliau bagaimana dengan orang-orang Islam sendiri masing-masing mempertahankan bacaan masing-masing dan menganggap bacaan orang lain salah sehingga hampir berperang sesama Islam. Maka atas saranan dan makluman yang dimaklumkan oleh Sayyidina Huzaifah bin Yaman, Sayyidina Uthman bin Affan telah pun menubuhkan satu lajnah penulisan Al-Quran untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran dan supaya kaum muslimin tidak bergaduh, tidak bermusuhan antara satu sama lain, sehinggalah ditulis beberapa buah mushaf dan dihantar ke daerah demi daerah. Maka inilah peranan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Baik, hadis yang kita bacakan tadi juga adalah hadis berkenaan dengan Al-Quran. Daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Sebaik-baik kalian ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah. Inilah satu pangkat, kedudukan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang belajar Al-Quran dan yang menyampaikan pengajarannya itu kepada orang lain. Maka Nabi kita katakan sebaik-baik kalian, yang dikatakan itu kepada Sayyidina Uthman bin Affan, kepada sukiramu sahabah. Maka dengan sebab itulah siapa juga dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka kita akan dapati mereka adalah orang yang mengambil peluang untuk menyampaikan Al-Quran kepada orang lain. Maka kita patut menyahut seruan ini untuk kita juga beramal dengan hadis ini, dengan kita sama-sama belajar Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran kepada orang lain. Kalau kita tak dapat sampaikan dengan jumlah yang banyak sekalipun, cukuplah sekadar kita menjadi guru kepada ahli keluarga kita. Dalam hal keadaan masing-masing berada di rumah, ambil peluang untuk kita tasmi', iaitu mendengar bacaan anak isteri kita, apakah bacaan mereka itu benar-benar menepati bacaan yang sebenar. Kalau dengan kita tak mampu nak mengajar, maka pada ketika itu kita mengambil peluang untuk kita ikut serta belajar bersama dengan anak-anak kita yang mahir.
Jangan sampai Masya Allah sudah bertahun-tahun kahwin, 20 tahun kahwin, tak pernah dengar isteri sendiri baca Fatihah macam mana. Masya Allah. Sedangkan Fatihah itu merupakan suatu bacaan wajib yang wajib dibaca 17 kali sekurang-kurangnya setiap hari. Maka sebagai suami, sebagai bapa, dia kena semak bacaan tersebut sebab ini merupakan perkara wajib yang perlu diajar kepada anak isterinya. Paling kurang tidak kita jadilah guru Al-Quran kepada keluarga kita. Tak dapat banyak cukup dengan kita menyemak bacaan-bacaan yang wajib, yang patut kita tahu anak isteri kita dah selesai bacaan-bacaan yang wajib. Kenapakah sebaik-baik orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran? Kerana orang yang mengajar Al-Quran adalah orang yang Masya Allah menyambung, sambung bersambung ganjaran pahalanya walaupun Masya Allah dia sudah meninggal dunia. Baru sebentar tadi kita melaksanakan salat fardu Isya dan kita membaca surah Al-Fatihah dan membaca bacaan surah. Maka bacaan yang kita baca mengikut riwayat Imam Hafs bin Sulaiman bin Mughirah Al-Asadi yang mengambil bacaan daripada Imam Asim bin Abi Najud. Manakala Imam Asim pula mengambil bacaan tersebut daripada Sayyidina Osman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Zaid bin Sabit, Sayyidina Salim Maula bin Abi Huzaifah. Dan mereka ini pula mengambil Al-Quran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat kita membaca Al-Quran pada salat Isya tadi, mereka ini semua adalah orang yang masih mendapat ganjaran pahala atas kebaikan bacaan yang kita bacakan tadi. Maka dengan sebab itulah orang yang mengajar Quran adalah orang yang menyambung umurnya dengan umur orang lain. Selama mana ada di atas muka bumi ini manusia yang baca Quran, selama itulah guru Al-Quran yang mengajar kepada orang ramai bacaan Al-Quran akan mendapat ganjaran pahala, sambung menyambung, masuk lagi ke akaun amalnya, walaupun sudah lama, sekian lama meninggal dunia. Sudah 1000 tahun para sahabah meninggal dunia, wafat, tetapi masih mendapat ganjaran pahala hasil daripada didikan dan pengajaran mereka kepada generasi yang berikutnya, iaitu dengan bacaan Al-Quran yang baik. Ahbabuna fillah, selain itu Al-Quran merupakan sebesar-besar zikir dalam bahagian zikrullah. Dalam pertemuan kita yang lalu kita menyebutkan bahawa zikir ni macam-macam. Tasbih pun masuk dalam zikir, belajar pun masuk dalam zikir juga. Begitulah juga dengan baca Quran pun masuk dalam zikir. Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran menyebutkan bahawa baca Quran ni merupakan sebesar-besar zikir. Kenapa? Kerana kalau dengan zikir-zikir yang lain dituntut kepada kita untuk kita memahami lafaz-lafaz yang kita sebut. Subhanallah, maksudnya Maha Suci Allah, baru kita dapat ganjaran pahala yang sempurna. Kalau kita tak memahami apa yang kita sebutkan, maka kita hanya sekadar mendapat ganjaran pahala pada sebutan saja, tidak pada kesempurnaan ganjaran pahalanya. Tetapi dengan Al-Quranul Karim tak disyaratkan untuk memahami maksud-maksudnya baru kita dapat ganjaran pahala. Bahkan Al-Quran walaupun kita tak faham maknanya sekalipun, tetap dengan kita mendapat ganjaran pahala. Walaupun kita tak tahu maknanya sekalipun, tetap dengan kita mendapat ganjaran pahala. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Yang sebelumnya Nabi kita katakan, siapa yang membaca Al-Quran satu huruf daripada Al-Quran, maka dia dapat 10 ganjaran pahala.
Maka Nabi kita katakan, aku tak katakan alif lam mim sebagai satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dengan erti kata 30 pahala. Masya Allah. Ya, jadi di sini jelas menunjukkan kepada kita bahawa membaca Al-Quran dalam hal keadaan kita tak fahami maknanya sekalipun, kita dapat ganjaran pahala yang sempurna. Ya, kerana alif lam mim daripada dahulu sehingga sekarang para ulama tafsir hanya meletakkan kata-kata Allahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya, Masya Allah. Jadi jelas di situ menunjukkan bahawa tak faham, tak tahu makna sekalipun tetap dapat ganjaran pahala. Maka dengan sebab itu, orang yang mengajar Quran adalah orang yang paling beruntung. Yang mengajar ilmu yang lain ketika mana mengajar mendapat ganjaran pahala mengajar. Saat ada yang mengamalkannya, maka pada ketika itu dapat ganjaran pahala menunjukkan kebaikan, mencetuskan kebaikan pada orang lain. Tetapi kalau dengan saat orang tak beramal dengannya, maka kita hanya sekadar dapat ganjaran pahala mengajar sahaja. Tetapi dengan Al-Quran secara pasti akan diamalkan, akan dibaca. Walaupun kita katakan ada di kalangan masyarakat yang Masya Allah sepatutnya dalam bulan Sya'ban ni kita sudah dituntut untuk memperbanyakkan bacaan Quran, untuk kita mempersiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan yang merupakan bulan Al-Quran. Walaupun ada yang tak baca, tapi paling kurang tidak bila masuk bulan Ramadan dia akan usahakan juga sampai dia dapat sekali khatam. Dengan erti kata, tiap-tiap tahun sekali dia pasti melakukan satu amal yang boleh mendapat, memberikan ganjaran pahala kepada guru yang pernah mengajarkannya Al-Quran. Maka beruntunglah ibu ayah yang mengambil peluang untuk mengajar anak-anaknya sendiri supaya boleh baca Quran, paling kurang tidak surah-surah yang biasa-biasa yang dibaca dalam solat yang menjadi amalan harian, yang akhirnya Masya Allah berpanjangan seumur hidup, sepanjang zaman mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahbabuna fillah, galakkan mempelajari dan mengajar Al-Quran kerana banyaknya ganjaran pahala, kerana diganjari pahala ilmu yang bermanfaat, yang berpanjangan. Orang yang belajar Quran dan mengajar Al-Quran kepada orang lain lebih baik daripada orang yang hanya membaca Al-Quran tetapi tidak mengajarkannya kepada orang lain. Mereka telah melakukan tugas para rasul, iaitu menyempurnakan diri sendiri dan menyempurnakan orang lain dengan pengajaran yang disampaikan. Ahbabuna fillah, kita masuk pada hadis yang ke-9 daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man anfaqa zawjaini min syai'in minal asya'i fi sabilillah du'iya min abwabin ya'nil jannata ya abdallah hadha khairun, faman kana min ahli salati du'iya min babis salah, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah, wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Faqala Abu Bakr ma ala hadha alladhi yud'a min tilkal abwab min darurah, wa qala hal yud'a minha kulliha ahadun ya Rasulullah? Qala na'am, wa arju an takuna minhum ya Aba Bakrin. Bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menginfakkan dengan sepasang hartanya fi sabilillah, iaitu zaujaini fi sabilillah. Yang dikatakan zaujaini ini adalah seperlengkapan. Maksud sepasang harta di jalan Allah ni seperlengkapan. Kalau dengan orang-orang dahulu ketika mana mereka nak berinfak fi sabilillah,
ya untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Maka pada ketika itu seorang yang memberikan seekor haiwan tunggangan sebagai kenderaan, maka ya kuda ataupun unta yang diberikannya itu sudah dipersiapkan dengan kelengkapannya. Ya, sudah ada pelananya, sudah ada talinya, kekangnya, dan sudah ada kita katakan kelengkapan-kelengkapan yang lainnya ya untuk seorang angkatan perang keluar berperang. Maka itu dikatakan anfaqa zaujain. Maka kalau di zaman kita ini ya, contohnya ya, ketika mana kita memberi bantuan awal persekolahan kepada anak-anak ya, fakir ataupun miskin, maka pada ketika itu kita berikan kasut, kita berikan seluar, kita berikan baju, kita berikan beg sekolah, kita berikan juga dengan alat tulis, maka itu dikatakan anfaqa zaujain. Ya, maksudnya memberikan seperlengkapan daripada infak kita. Maka barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah, ya, maksud jalan Allah itu luas sekali. Ya, maksud jalan Allah luas. Sebahagian ulama sekumpulan ulama mengatakan fi sabilillah itu hanyalah jihad. Manakala ya ada qaul yang lain, pandangan yang lain mengatakan fi sabilillah itu pada seluruh perkara-perkara kebaikan yang boleh mengundangkan ya rahmat dan juga keridaan Allah Subhanahu wa taala fi mardatillah. Maka pada ketika itu Imam Nawawi rahimahullahu taala anhu mengambil pandangan yang kedua yang mengatakan bahawa fi sabilillah ni maksudnya lebih luas, ya, lebih luas daripada jihad, semata-mata jihad. Maka kebanyakan institusi zakat yang ada di negara kita, di negeri-negeri seluruh negara kita berpegang dengan pandangan yang kedua yang mengambil kira fi sabilillah itu maknanya luas, ya, lebih luas daripada makna jihad semata-mata. Maka orang-orang yang membelanjakan hartanya ini akan dipanggil daripada pintu syurga. Masya Allah. Yang memanggilnya itu ialah pintu syurga. Hai hamba Allah, inilah kebaikan. Maka orang yang termasuk golongan ahli salat akan dipanggil daripada pintu salat. Orang yang termasuk golongan ahli jihad akan dipanggil daripada pintu jihad. Orang yang termasuk golongan ahli puasa akan dipanggil daripada pintu Ar-Rayyan, yang dikhususkan kepada mereka yang berpuasa. Dan orang yang termasuk golongan ahli sedekah akan dipanggil daripada pintu sedekah. Ketika mendengar hadis ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, kesulitan apa lagi yang perlu dibimbangi oleh orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu. Kata Sayyidina Abu Bakar, nak bimbang apa lagi kalau yang panggil tu ialah pintu syurga, ya. Lainlah kalau yang panggil tu pintu neraka, maka pada ketika itu sudah semestinya ya rasa bimbang, takut dan sebagainya. Ini yang memanggil-manggil adalah pintu syurga. Masya Allah. Ya. Mungkinkah ada orang yang dipanggil dari semua pintu tersebut? Ya, tanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkinkah ada orang yang akan dipanggil daripada semua pintu? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, ada. Dan aku berharap kamu termasuk golongan mereka. Masya Allah. Ini merupakan satu harapan dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya tergolong di kalangan mereka yang akan dipanggil daripada seluruh pintu syurga. Cukuplah satu keistimewaan yang Nabi kita berikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di kota Madinah. Ya, pada awal-awal sejarah Islamnya, kota Madinah itu ya para sahabat masing-masing membuat rumah mereka berdekatan dengan masjid dan membuka pintu rumah mereka langsung masuk ke masjid.
Ya, sebagaimana ya hujurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana bilik baginda sallallahu alaihi wasallam tatkala dibuka pintu, melangkah aja langsung masuk ke masjid. Maka pada ketika itu orang ramai juga buat rumah berdekatan dengan masjid, sehinggalah mereka juga masuk ya ke masjid melalui pintu rumah masing-masing. Maka pada ketika itu Nabi kita perintahkan aghliqul abwab, semua pintu hendaklah ditutup, tak dibenarkan lagi kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, maka pintu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dibenarkan. Ya, Abu Bakar keluar daripada rumah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu keluar daripada rumah langsung masuk ke masjid. Adapun orang lain tak dibenarkan, bahkan mereka perlu masuk melalui pintu utama masjid Nabi SAW. Ahbabuna fillah, itu menunjukkan kepada kita bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang mendapat ya kelebihan ya daripada pengiktirafan Rasulullah SAW. Persahabatannya dengan baginda Nabi SAW bukan biasa-biasa. Persahabatannya diakui oleh Al-Quranul Karim. Maka dengan sebab itu kalau kita baca daripada kitab-kitab akidah, bagaimana salah satu daripada perkara yang menyebabkan seseorang itu boleh ya menjadi rosak imannya adalah orang yang tidak mempercayai persahabatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana persahabatannya itu diakui, disebut di dalam Al-Quran. Tak mempercayainya ataupun mengingkarinya bermaksud mengingkari Al-Quranul Karim. Imam Nawawi rahimahullahu taala anhu ya, sebagaimana ya kita katakan tadi, Imam Nawawi rahimahullahu taala anhu merajihkan pandangan yang mengatakan fi sabilillah itu adalah ya makna pada semua perkara-perkara yang baik. Kerana dalam sebuah hadis Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha fa huwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Nabi kita katakan, kerana sesungguhnya jika anak muda ini bekerja untuk anak-anaknya yang masih kecil, maka dia berjuang di jalan Allah. Jika dia keluar untuk bekerja agar dirinya terhindar daripada perkara haram, ya, maka dia juga ya pada jalan Allah. Jika dia keluar bekerja adalah untuk menyara kedua orang tuanya yang tua, maka dia juga fi sabilillah. Dan jika dia keluar bekerja kerana riya, yakni membanggakan diri dan tidak ikhlas, maka dia berada di jalan syaitan. Maka pada hadis itu menunjukkan kepada kita bahawa fi sabilillah itu maknanya luas. Baik, kita sambung pada halaman yang berikutnya, pada hadis yang ke-10. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang merupakan khadam ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik ketika mana beliau diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ummu Sulaim, ya, ketika menyerahkan Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik pada ketika itu baru berusia 10 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu doa yang kita semua patut doakan anak-anak kita. Ya, ketika mana hantar anak sekolah, ketika mana malam-malam buat pemeriksaan, tengok anak-anak tidur ke tak tidur, masya-Allah, ya.
Maka pada ketika itu saat melihat anak-anak yang sedang tidur itu bacakan doa yang dibacakan oleh Nabi SAW buat Sayyidina Anas bin Malik. Nabi kita doakan 3 perkara untuk Sayyidina Anas bin Malik. Allahumma rzuqhu mala wa walada wa barik lahu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada Anas bin Malik akan harta. Anugerahkanlah kepadanya akan anak, yakni zuriat, dan anugerahkanlah kepadanya ya Allah keberkatan dalam hidup, yakni pada anak pun berkat, pada harta pun berkat, bahkan pada umurnya pun berkat. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan baginda sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Anas bin Malik ni menjadi orang yang sangat-sangat ada keberkatan dalam hidupnya. Jadi 3 perkara tadi kita ulang. Allahumma rzuqhu mala wa walada wa barik lahu. Ya Allah, anugerahkanlah kepadanya harta. Ya Allah, anugerahkanlah kepadanya zuriat. Ya Allah, anugerahkanlah kepadanya keberkatan. Maka kata Thabit Al-Bunani, salah seorang daripada murid Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahawa aku dapati doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar dikabulkan Allah, sehingga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menjadi orang yang paling kaya di kalangan orang-orang Ansar. Beliaulah orang yang paling banyak harta. Yang kedua, Allah kabulkan doa tersebut sehinggalah Anas bin Malik sepanjang usianya itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya jumlah anak dan juga jumlah anak lelakinya dan cucu lelakinya sahaja lebih daripada 100 orang. Masya Allah. Rasanya zaman kita ni tak ada. Seorang yang ada anak lelaki dan cucu lelaki sehingga jumlahnya 100 orang. Masya Allah. Tapi Anas bin Malik, Allah beri keberkatan itu. Anak dan cucunya sampai 100 orang lebih. Itu baru anak lelaki, belum anak perempuan, belum lagi menantu. Masya Allah. Dan yang ketiganya, Allah berkatkan hidup beliau sehingga Masya Allah beliau dipanjangkan usia sampai hidup, sehinggalah beliau wafat pada tahun 92 Hijriah di kota Basrah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu merupakan orang terakhir yang meninggal dunia di kota Basrah dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sehinggalah apabila meninggalnya Anas bin Malik di Basrah, tidak ada lagi di kota Basrah manusia yang bergelar sahabat. Ini kelebihan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi umurnya sehingga 100 tahun lebih. Dan 100 tahun lebih itu beliau menjadi marja', sumber rujukan kaum muslimin, merujuk perbuatan-perbuatan dan juga hukum hakam daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Apa yang menyentuh hati kita saat kita baca sirah berkenaan dengan kehidupan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ialah beliau sering kali menangis dan beliau mengatakan, aku sangat-sangat mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Khidmatnya kepada Nabi cemerlang selama 10 tahun, tak pernah renggang dengan baginda. Khidmatnya kepada umat gemilang. Kerana Masya Allah berapa banyak hadis yang telah diriwayatkannya. Beliau salah seorang daripada antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Terutamanya hadis-hadis berkenaan dengan syama'il, iaitu kepribadian baginda SAW. Dalam hal keadaan ibadahnya hebat, dalam hal keadaan khidmatnya cemerlang, Anas bin Malik mengatakan, aku sangat-sangat mengharapkan syafaat Rasulullah SAW. Sehingga dipesan ketika mana beliau hampir meninggal dunia, beliau pesan nanti bila beliau meninggal dunia, pastikan beliau dikafani, dikafankan
bersama dengan tongkatnya anazah, tongkat pendek milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tongkat itu selalu Anas bin Malik memacak di hadapan Nabi kita untuk dijadikan sutrah solat. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat ketika dalam perjalanan musafir. Masya Allah. Beliau pesan supaya dikebumikan bersama dengan tongkat milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya kenapa, kata beliau, aku amat mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku mengharapkan nanti aku dipertemukan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Aku akan berkata, ya Rasulullah, inilah khadammu yang kecil dahulu. Masya Allah. Anas, Masya Allah. Jadi ahbabuna fillah, kita kena ambil semangat Sayyidina Anas bin Malik ini untuk kita khidmat untuk Islam, untuk kita buat sesuatu untuk agama, supaya kita juga tergolong di kalangan mereka yang layak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sehebat Anas bin Malik masih lagi mengharapkan syafaat baginda Nabi, siapalah kita kalau kita tidak mengharapkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Beramallah, bersungguhlah dalam kita meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ghadwatun fi sabilillah, berpagi-pagi pada jalan Allah atau berpetang-petang di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis ini adalah berkenaan dengan kehidupan kita ini perlu mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kerana redha Allah Subhanahu wa taala itulah kebahagiaan yang sejati. Hari ini manusia banyak jalan untuk mereka mendapat bahagia. Ada manusia yang bahagia dengan pujian. Ada manusia pula yang rasa bahagia dengan cercaan. Ada manusia yang rasa bahagia dengan banyak harta. Ada manusia yang rasa bahagia dengan kefakiran. Ada manusia yang rasa bahagia dengan pangkat dan jawatan. Maka kebahagiaan itu pada setiap orang berbeza-beza. Namun hakikat bahagia yang sebenar ialah apabila Allah meredai kita dan hidup kita ini dalam hal keadaan kita sedar bahawa kita bertuhankan Allah dan kita melakukan tiap-tiap amal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan rasa kasihnya Allah kepada kita. Itulah hakikat kehidupan yang sebenarnya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita katakan berpergian waktu pagi dan petang itu kerana Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ahbabuna fillah, kenapakah baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut pagi dan petang? Kenapakah tak disebut waktu-waktu yang lain? Apakah hanya keluar pada waktu pagi dan petang saja kita akan dapat kebaikan? Ataupun keluar pada bila-bila masa? Ulama mengatakan bahawa hadis ini adalah contoh bagaimana zikrul juz' iradatal kull. Menyebut sebahagian tetapi dengan makna keseluruhan. Walaupun Nabi kita sebut keluar pagi dan petang saja, tetapi maknanya ialah bila-bila masa pun seseorang yang keluar kerana Allah Subhanahu wa taala fi mardatillah, dalam rangka mencari keredaan Allah, melakukan ketaatan-ketaatan dalam kehidupan, maka pada ketika itu dia mendapat kebaikan yang lebih banyak daripada dunia dan juga seisinya. Kenapakah disebut pagi dan petang sahaja? Kata para ulama, kerana itulah waktu kebiasaan dalam adat masyarakat Arab. Mereka hanya keluar pada waktu pagi dan juga pada waktu petang, pada kebiasaannya. Maka dengan sebab itulah dalam hadis-hadis tertentu, bila kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ataupun kita baca dalam Al-Anwar fi Syama'il Rasulil Mukhtar, Syama'il Imam Al-Baghawi, bagaimana dengan disebutkan satu riwayat
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu keluar pada waktu panas tengah hari. Begitu juga dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu keluar pada waktu tengah hari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kedua-dua orang sahabat ini, "Ma akhrajaka ya Abu Bakar? Ma akhrajaka ya Umar?" Apa yang mengeluarkan engkau pada waktu yang macam ni? Pertanyaan itu pertanyaan dalam hal keadaan rasa ganjil, kerana kebiasaannya orang tidak keluar pada waktu tersebut. Kalau kita pernah pergi melaksanakan umrah, dan mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan peluang pada kita semua untuk dapat melaksanakan umrah, Allah Subhanahu wa taala jemput kita menjadi tetamunya di Mekah dan menjadi tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri anugerah kepada kita semua untuk kita hadir ke sana. Jadi kalaulah kita pergi umrah, kemudian kita berpeluang pergi ziarah ke Taif, maka pada ketika itu kita biasanya keluar daripada Mekah pada waktu pagi, selepas melakukan tawaf wada' dan sebagainya, kemudian mengambil bas untuk kita pergi ke Taif. Maka pada ketika itu dalam rencana perjalanan itu kita singgah di beberapa tempat mengimbau sejarah-sejarah yang berlaku ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah bila kita tiba di Taif, kita akan tiba pada waktu kebiasaannya, pada waktu zuhur. Maka kita akan mendapati suatu fenomena di Taif. Semua kedai-kedai di Taif ditutup. Kedai minyak wangi tutup, begitu juga kedai-kedai buah ditutup, begitulah juga dengan supermarket dan sebagainya, semuanya ditutup. Yang dibuka hanyalah stesen minyak dan juga kedai restoran nasi Arab. Itu dibuka. Buka pun adalah untuk melayan kita Melayu ni lah makan. Biasanya orang Arab dia tak makan time tu. Masya-Allah, mereka berada di rumah masing-masing. Sehingga ada kawan-kawan yang kali pertama sampai ke Taif tanya, memang pekan Taif ni memang sunyi macam ni ke Ustaz? Memang pekan mati ke? Sebenarnya tidak. Itulah adat dan budaya masyarakat Arab yang masih sebati dengan orang-orang Taif, sebagaimana yang adat dan budaya orang-orang Arab di zaman dahulu, iaitu mereka tidak keluar pada waktu tengah hari. Pada waktu tengah hari. Semua kedai-kedai ditutup, sehinggalah apabila azan asar, maka pada ketika itu kita akan dapati masya-Allah satu persatu kedai-kedai semuanya dibuka, pasar raya dibuka, masya-Allah, kerana itulah kebiasaan adat mereka. Maka hadis ini Nabi kita menyebut keluar pada waktu pagi dan petang itu adalah kerana sesuai dengan budaya masyarakat Arab yang keluar pada waktu pagi dan petang. Namun maksud daripada hadis ini adalah bila-bila masa sahaja saat kita keluar dengan tujuan memenuhi tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengeluh mengatakan, "Ustaz, saya dulu bercadang kalaulah saya pencen nanti saya nak ulang alik ke masjid aja. Saya tak nak bekerja lagi. Tapi sesudah pencen Ustaz, masya-Allah, anak ada 2 orang lagi di universiti, dan pendapatan daripada pencen tak cukup untuk tampung perbelanjaan sekolah anak, belajar anak di universiti. Terpaksa kerja juga Ustaz, masya-Allah." Maka pada ketika itu rasa kesal sebab tak dapat datang ke masjid, masya-Allah. Jangan dikesalkan, jangan dikesalkan. Sebab apa? Keluar mencari nafkah untuk anak-anak itu juga merupakan satu perintah Allah yang wajib. Maka saat kita keluar kerana melakukan kewajipan perintah Allah, maka pada ketika itu kita adalah orang yang berada dalam situasi sentiasa melakukan ibadah yang wajib. Yang kadang-kadang orang yang pergi ke masjid hanyalah melakukan ibadah yang sunat, masya-Allah. Dengan yang contohnya ibadah i'tikaf yang sunat.
Sedangkan Masya Allah, yang berada di jalanan, yang berada di kedai-kedai, yang berada di pasar-pasar, bekerja, mereka adalah orang yang melakukan kewajipan. Cuma perlu diingat, kewajipan yang dilaksanakan itu jangan sampai mengabaikan kewajipan yang paling besar, yaitu tuntutan beribadat secara khusus kepada Allah, yakni ibadat solat, jangan sampai ditinggalkan. Maka selama mana solat dijaga, kemudian kita melakukan amal-amal wajib, ya, kerana melakukan, ya, perintah wajib, iaitu mencari nafkah, maka selamanya itu kita adalah tergolong di kalangan orang yang sedang mendapat ganjaran pahala wajib. Ya, begitu juga, ya, saat kita mengambil pengajian-pengajian, kita tengok, ya, kita belum lagi sempurna dalam kefahaman fardu ain dalam bab akidah. Maka pada ketika itu kita pergi duduk belajar mengaji dengan guru-guru yang mengajar kitab-kitab akidah. Maka selama mana duduknya kita itu, kita dapat ganjaran pahala wajib. Kerana duduk belajar perkara yang wajib kita belajar. Maka begitulah, ya, hal keadaannya yang sepatutnya, ya, kita rebut untuk kita mendapat, ya, merasai betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita. Peluang-peluang, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah itu sangat banyak dan tak terhenti pada satu tempat sahaja. Sekarang kita sudah diperintahkan supaya masing-masing berada di rumah masing-masing, ya, tidak keluar. Maka tak boleh kita memberi satu alasan bahawa, ya, kalau kita dah rasa kita ni dekat dengan Allah, maka pada ketika itu insya-Allah kita tak akan kena wabak, ya, dan kita tak perlu rasa takut. Ya, tidak boleh kita berbuat demikian. Ya, cuba kita hayati bagaimana dengan, ya, Nabi SAW, di mana baginda SAW beruzlah, ya, di Gua Hira, menjauhkan diri daripada orang-orang Quraisy, bukan sebab Nabi kita takut, tetapi ada waktunya, itulah tuntutannya. Nabi kita berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah bukan sebab Nabi kita seorang pengecut sehingga takut dibunuh, maka akhirnya Nabi kita SAW berhijrah. Meletakkan pengecut kepada baginda Nabi itu merupakan salah satu daripada perkara yang, ya, merendah-rendahkan baginda SAW, yang tidak boleh kita lakukan. Maka baginda SAW berhijrah adalah kerana, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mengelarikan diri daripada Namrud bukan kerana takut, tetapi agama ini ada masanya perlu berundur untuk beroleh kemenangan. Nabi Musa alaihissalam, ya, melarikan diri daripada Fir'aun, Masya Allah, bukan kerana Nabi Musa alaihissalam takut, ya, tetapi itulah, ya, kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Musa alaihissalam mengelak daripada Firaun bukan kerana takut, tetapi kerana, ya, tak nak umatnya dibunuh begitu sahaja. Masya Allah. Jadi kita lihat, ya, para nabi ulul azmi juga mereka, Masya Allah, para nabi dan rasul pun, ya, ada masanya mereka juga, ya, mengelak. Maka tak boleh kita katakan, ya, kalau seseorang itu sudah rasa dekat dengan Allah, ya, maka, ya, tak perlu takut lagi dengan apa-apa pun, Masya Allah, tak akan kena wabak. Tidak boleh beranggapan sedemikian. Tidakkah kita ambil maklum daripada sirah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana dengan Sayyidina Umar apabila mengetahui adanya wabak ta'un, ya, di Syam, maka Sayyidina Umar, ya, mengelak diri daripada pergi ke sana, sehingga ada yang bertanya, apakah engkau melarikan diri daripada, ya, daripada takdir Allah, wahai Umar? Maka kata Sayyidina Umar, aku lari daripada satu takdir kepada takdir yang lain. Masya Allah. Maka begitulah kalau dengan Sayyidina Umar sekalipun, ya, mengelak daripada, ya, daripada wabak, ya, adalah, ya, patut dan wajar kita yang bukan seperti Umar ini, Masya Allah, ya, untuk kita berada di rumah masing-masing, ya, mentaati perintah yang telah dikeluarkan oleh, ya, oleh para pemerintah adalah suatu kewajipan, kerana, ya, perintah itu adalah untuk kemaslahatan, ya, sejagat.
Maka saat kita tertahan daripada pergi ke masjid, saat kita tertahan daripada solat Jumaat, orang yang sentiasa melazimi ibadat tersebut, saat dia tertahan, dia masih layak mendapat ganjaran pahala ibadat itu. Sebagaimana yang disebutkan dalam satu nas hadis. Baik, kita sambung pada hadis yang terakhir, hadis yang ke-11 daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Hakim bin Hizam merupakan orang yang sangat akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah anak saudara kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah orang yang sangat-sangat hampir dengan Rasulullah SAW. Beliau sebaya dengan baginda Nabi. Hakim bin Hizam juga merupakan sahabatnya, sepermainan dengan Rasulullah SAW di usia Nabi kita kecil. InsyaAllah kita akan sama-sama sambung bacaan hadis yang ke-11 ni pada malam besok insya-Allah. Saya tengok jam dah hampir sejam kita berada dalam live ni, cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah yang besar daripadanya, dan kita doakan keberkatan pada semua sahabat-sahabat yang menjayakan kuliah online kita ini, masya-Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesihatan, keafiatan, keberkatan, kemurahan rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada kita semua dan seluruh kaum muslimin. Hari ini kita dapat berita gembira bagaimana dengan 236 orang yang sembuh. Masya-Allah, kesembuhan mereka itu bukan hanya sekadar usaha daripada doktor-doktor dan juga jururawat, tetapi kesembuhan mereka itu sebenarnya adalah daripada seluruh usaha kaum muslimin. Sebab masing-masing daripada kita mendoakan, masing-masing daripada kita mendoakan, maka kita semua adalah orang yang turut serta membantu. Kita yang berada di rumah adalah orang yang turut serta memberikan pertolongan. Jadi mudah-mudahan berkekalan hal keadaan kita mendapat rahmat dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran daripada Allah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, kami tadahkan tangan kehambaan kepadamu, Ya Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Dengan sebesar-besar nikmat yang Kau pilih dan Kau anugerahkan, yaitu nikmat iman dan Islam, Ya Allah, dan memadalah kedua-duanya merupakan sebesar-besar nikmat buat kami. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, padamu kami berseru, padamu kami merayu, padamu kami merintih, memohon keampunanmu, Ya Allah. Ampunlah segala dosa-dosa kami, kesalahan kami, kealpaan kami, kesilapan kami, dan kesengajaan kami, Ya Allah, dalam perlakuan-perlakuan kami dalam kehidupan ini. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, kami menadahkan tangan dalam hal keadaan merasa malu mengenangkan dosa-dosa kami yang lalu. Bagaimana alpanya kami, silapnya kami, salahnya kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, ampunilah dosa kami, Ya Allah, dosa kedua ibu dan ayah kami. Ya Allah, Kau rahmatilah ayah kami yang membanting tulang berusaha sehinggalah Allah Engkau berikan kami kehidupan ini, Ya Allah, berkat daripada usaha ayah kami. Ya Allah, Kau rahmatilah ibu kami, Ya Allah, yang mana bersusah payah dalam mengandungkan kami, mendoakan kami. Engkau balaslah, Ya Allah, tiap-tiap kebaikan ibu dan ayah kami, jerih payah mereka, titisan peluh mereka, air mata mereka, Ya Allah, dengan kegembiraan yang abadi di hari akhirat kelak dengan nikmat syurga, keampunan dan keredaan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Kau ampunilah kedua ibu ayah kami, guru-guru kami, Ya Allah, yang banyak berjasa buat kami. Permudahkanlah kehidupan mereka, luaskanlah rezeki mereka, berikanlah keluasan masa dan waktu kepada mereka, Ya Allah, untuk mereka menambah amal bakti dan ibadah dalam kehidupan.
Ya Allah ya Arhamar Rahimin, rahmatilah seluruh adik-beradik kami, ahli keluarga kami, anak isteri kami, sahabat-sahabat dan teman kami. Bahkan rahmatilah semua yang mengikuti pengajian ini ya Allah. Anugerahkanlah penjagaan, keselamatan, kerahmatan, keafiatan, kesembuhan, kejayaan, kesenangan dan kebahagiaan ya Allah, dunia dan akhirat buat semua yang sedang mengikuti pengajian ini dan seluruh ahli keluarga mereka. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Engkau isilah relung-relung hati kami ya Allah dengan rasa cinta kepadamu ya Allah, cinta dan rindu kepada kekasih-Mu ya Allah, sehingga dengan kecintaan dan kerinduan itu menjadikan kami sebaik-baik umat yang membawa kebaikan kepada orang lain sesuai dengan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kasihanilah saudara-saudara kami yang sedang bertugas dalam barisan hadapan di negara ini ya Allah. Engkau berilah ganjaran pahala yang besar buat mereka ya Allah. Engkau peliharalah anak isteri mereka ya Allah dan keluarga mereka ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah ganjaran pahala yang besar buat mereka ya Allah, dan melindungilah ahli keluarga mereka. Berilah kemurahan rezeki buat mereka ya Allah atas pengorbanan yang besar yang kami semua tidak mampu untuk melakukannya dan tak mampu untuk membalas kebaikan mereka. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, padamu kami berseru, padamu kami merayu, padamu kami merintih ya Allah. Angkatlah segala bala dan musibah yang sedang melanda ummah ini ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya coronavirus salah satu daripada hamba-Mu ya Allah yang menjadi sebab kepada wabak ini ya Allah. Sebagaimana datangnya wabak, begitu juga datangnya kesembuhan ya Allah. Anugerahkanlah kesembuhan kepada mereka yang sedang menderita dengan sakit daripada wabak ini ya Allah, dan berikanlah jalan keluar kepada kami semua daripada hal keadaan ini ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya hati tiap-tiap orang daripada kami sudah kerinduan kepada masjid-Mu dan menyesal kerana dahulu tidak bersungguh-sungguh untuk pergi ke masjid ya Allah. Pada saat ini ya Allah, kami merayu kepadamu ya Allah, Ramadan yang bakal tiba ini ya Allah, anugerahkanlah peluang untuk kami dapat semula masuk ke masjid-Mu ya Allah. Bantulah kami ya Allah, angkatlah segala musibah ini, angkatlah segala keburukan ini ya Allah. Aman dan damaikanlah daerah kami, negeri kami, negara kami, bahkan seluruh negara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kira di mana mereka berada. Berikanlah keamanan dan kesembuhan, keafiatan dan kesejahteraan, perlindungan dan penjagaan agar kami tidak terkena dengan wabak ini ya Allah. Ya Allah, mereka yang meninggal akibat daripada bencana wabak ini ya Allah, dari kalangan saudara-saudara kami yang beriman ya Allah, anugerahkanlah pahala syahid buat mereka. Tabahkanlah hati keluarga mereka ya Allah. Sesungguhnya hancur dan luluh hati keluarga mereka ya Allah, tidak dapat menguruskan jenazah mereka, tidak dapat menghantar mereka ke kuburan sebagaimana orang lain. Anugerahkanlah ketabahan buat mereka dan ganjaran pahala yang besar buat mereka ya Arhamar Rahimin. Padamu kami berseru, kami merayu, kami meminta ya Allah. Ya Allah, jangan dihampakan tangan yang di darah, jangan dihampakan air mata yang mengalir, jangan dihampakan lidah yang mengaminkan doa ini ya Allah. Bahagiakanlah kami ya Allah, dunia dan juga akhirat kami ya Allah. Ya Allah, siapa juga yang menjayakan dan menaja majlis kami ini ya Allah, anugerahkanlah kemurahan rezeki dan kejayaan dunia dan akhirat buatnya dan seluruh ahli keluarganya. Ya Allah, golongkanlah kami tergolong di kalangan mereka yang dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak ya Allah. Jangan dijauhkan kami daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Anugerahkanlah syafaatnya buat kami ya Allah. Anugerahkanlah syafaatnya buat kami ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami husnul khatimah. Anugerahkan kami husnul khatimah. Anugerahkan kami husnul khatimah. Anugerahkan kami husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sehingga bertemu lagi insya-Allah di malam besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.